Alhamdulillah, di kesempatan pada hari ini tanggal 24 Februari 2024 bersamaan dengan 14 Sya'ban 1445 Hijrah, saya diberi amanah untuk memimpin satu program yang baru yang diperkenalkan oleh pihak pengurusan Masjid Zahir. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas pemilihan saya sebagai penggerak untuk melaksanakan program bacaan tahsinul qiraah ataupun kita panggil dengan program pembacaan taranum secara murattal. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan yang hadir hari ini pun di kalangan pegawai-pegawai masjid sudah tentu mempunyai suara-suara yang bagus. Bila kita sebut taranum ni, sudah tentu kena ada suara. Kalau tak ada suara, macam mana dia nak buat alunan taranum? Jadi sebagai mukadimah kita pada pagi ini, saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan perempuan kalau ada kesilapan-kesilapan yang dipahami oleh tuan-tuan dan perempuan. Mungkin alunan-alunan yang saya bawa ni tuan-tuan lebih mengenali dan sebagainya, dan kita berkongsi insya-Allah. Apa yang perlu, hendaklah kita melaksanakan pembacaan yang selalu dibawa oleh imam-imam kita. Kadang imam-imam ni dia bawa dalam keadaan dia pun tak tahu lagu apa. Bila orang tanya, Assalamualaikum Tuan Imam, sedap bawa lagi lagu tadi tu. Lagu apa tu? Saya pun, dia kata lagu saya. Lagu saya tu adalah banyak. Maknanya adalah senarai lah. Kalau ikut dalam bahagian lagu ni yang telah disepakati ni, tak ada lagu saya. Tapi ada lagu saya. Lagu saya, lagu tu, lagu ikut-ikut. Dia macam tu. Nah, banyak lagu tu lah jawapan dia. Tak ada bila orang tanya ni, lagu apa ni Tuan Imam? Lagu apa Ustaz? Nahawan. Ada lah, bukan tak ada. Tapi ada. Dia banyak yang kadang-kadang dia bawa cara-cara yang dia tak faham lagu. Tapi bagus ya. Kalau kita tengok dia boleh baca dengan sempurna. Taranum dia Masya Allah hebat. Tapi dia tak tahu di mana keadaan dia. Tapi bukan saya nak fokus. Sebab taranum ni dia ada dua kaedah. Satu taranum mujawad dan satu lagi taranum murattal. Nak mengaji mujawad ni susah lah. Bukan susah apa lah. Silap-silap bulan saya seorang saja. Kan? Orang lain bila kita suruh dia baca, saya suara tak ada saya. Ataupun saya tak apa faham lagi. Tapi nak habaq murattal, kita nak fokuskan kepada program kita ini, macam mana kita nak bawa secara taranum murattal dalam bacaan, dalam solat kita. Kadang kita tak tahu bacaan tu, kita bawa lagu dengan lagu-lagu yang tak disepakati ulama. Lagu-lagu yang kadang-kadang tu dia mirip kepada lagu-lagu nasyid, lagu-lagu yang bukan lagu-lagu Hijazi ataupun lagu Misri. Yang telah pun disepakati oleh ulama Qur'an. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan masa yang telah pun diberikan kepada kita ni selama sejam. Insya-Allah setakat mana yang mampu, dan saya tidak akan bawa bacaan-bacaan yang boleh menunjukkan kepada kita bacaan
dengan lagu-lagu yang banyak, cuma kita nak fokuskan. Saya kalau boleh ni tuan-tuan, perempuan, ada siapa-siapa yang akan menjadi bacaan contoh qari jemputan. Ada qari jemputan, qariah tak apa belakang sana pun ada qari jemputan kita, insya-Allah baru kita boleh dapat benda tu. Baik, sebagai menghangatkan kuliah kita pada pagi ini, so insya-Allah kita mulakan dengan alunan kalamun qadim. Boleh no? Dan ikut ya. Ikut ya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanaza'an qawlin wa fi'alin wa yati kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanaza'an qawlin wa fi'alin wa niyati أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهل وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حواه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة كلام قديم لا يمل السماء تنازع عن قول وفعل ونياتي كلام قديم لا يمل سماعه تنازل عن قول وفعل ونياتي Baik, alhamdulillah. Boleh guna alunan kalamun qadim ni, insya-Allah dia menjadi sinonim dalam pembelajaran Al-Quran kita. Kita mengaji Quran ni, kalau kita mula dengan syair kalamun qadim ni, alhamdulillah. Dia semangat kita tu dengan makna yang ada dalam alunan kalamun qadim itu. Baik. Fokus kita pada pagi ini berkaitan dengan taranum murattal. Taranum murattal. Baik, taranum murattal ni dalam kaedah taranum ni dia ada dua. Satu, taranum secara mujawad. Alunan taranum ni bermaknanya lagu. Kan? Taranum dalam bahasa Arab, bahasa kita kata lagu. Lagu ni dia semestinya dia mempunyai suara. Dia keluar daripada suara kita.
Jadi kita nak cam tu apa dia? Mana kita kena kenal dia punya nada dia punya rentak dia punya irama dia. Baru boleh jadi satu lagu. Baru boleh kita nak create lagu tu. Dan dia keluar mai dia jadi suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dia keluar lagu tu, dia tidak ada apa, basic kosong. Macam orang keluar kata Azia Rahmah. Tak ada apa. Kan? Tak ada kaset, tak ada apalah kan. Rim pun pakai cerai, pakai besi apa. Lagu tu lah. Dia keluar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak ada aksesori dia di situ. Tak ada dia punya, tak ada qita'ahnya, tak ada mahattahnya, tidak ada burdahnya di situ. Kan? So jadi kita nak kenal taranum tu. Taranum tu kadang-kadang ni orang takut. Nak mengaji taranum ni sebenarnya hak nak mengajar ni pun takut tak? Pasal apa? Pasal tuan-tuan lebih hebat lagi. Para muazzin, para imam semua orang yang ada kepakaran dalam bidang taranum. So jadi hari ini bila kita fokus murattal, kita tinggal yang mujawad tu. Yang dua benda dalam taranum ni, satu mujawad, yang kedua murattal. Mujawad ni yang kita duk tengok dalam majlis tilawah lah. Kan kita duk tengok dalam majlis tilawah ni. Dia ada harakat lagu dia tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia pada tingkatan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanggil mujawad. Taranum secara mujawad. Dia ada harakat dia ada tabaqat suara yang keluar daripada kita. Kan kadang-kadang kita bila keluar ni suara kita ni tuan-tuan, dia ada juga dipanggil suara ni, dia panggil tabaqat. Kalau lagu dia panggil harakat. Kena faham. Dia saya lagu tabaqat pertama tak boleh. Silap kita letak tu. Lagu dia mesti harakat dia. Harakat 1, harakat 2, harakat 3, harakat 4. Suara dia ada tabaqat. Tabaqat 1 dia panggil tabaqat qarar. Pokok orang mungkin tidur. Kita bangun tidur tu, kan? Kita bangun tidur tu, takkan kita suara kita angkat dah. Kuih apa? Kan? Tanya orang sebelah kita, kuih apa? Suara kita, kuih apa? Takkan suara kita suara tinggi. Kuih apa? Dah. Orang mungkin tidur ni, dia bangun tidur, dia mesti bawa suara qarar. So, dia punya tabaqat dia tabaqat qarar. Nah. Kemudian dia naik kepada tabaqat apa? Tabaqat nawa. Dia naik pada nawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia naik satu tahap tu, dia panggil nawa. Kemudian lepas tu dia ada lagi satu tabaqat lagi, dipanggil tabaqat jawab. Jawab. Kemudian lagi satu tabaqat jawabul jawab. Ataupun orang lagu panggil bul jawab. Jarang ada sangatlah qari-qari ketika ni yang boleh membawa kesempurnaan bul jawab dengan sempurna. Tapi nak abang kata suara jawab ni suara kepala. Selalunya muazzin dia ada suara kepala. Ya Rasulullah. Suara kepala boleh jawab. Kan? Yang ni. Tapi kadang-kadang ramai dia bawa suara biasa. Itu dari segi suara. So bila kita fokus balik kepada apa yang kita nak fokus ni, taranum murattal. Taranum murattal ni sama juga. Ada lagu hijaz, ada lagu bayati, ada lagu nahawan, ada lagu hijaz, ada lagu sika, ada lagu saba, ada lagu jiharka. 7 lagu yang masyhur lah. Tak salah kita duk ambil lagu rakbi, lagu maya.
Tapi orang lama-lama dia bawa lagu rakbi tu. Nah, tapi kita lah ni jarang sangat ada. So kita bukan nak fokus semua tu, bukan nak fokus kepada harakat 1, harakat 2, harakat 3, macam mana kita nak ihtilal, kan? Macam mana kita nak salalim nuzul, kan? Orang ngaji taranum. Tapi fokus kita hari ni, pakai mukadimah ni kita nak tahu apa itu definisi murattal kita tu. Kan? Murattal ni bacaan dia secara rendah, tapi dia menjaga dari segi kesempurnaan lagu tu. Contoh kalau kita mula tu nak ambil lagu tu start daripada kita takbir, Allahu Akbar, suara tak boleh main dah. Suara pasal kita dah mula dengan suara lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara tinggi. Dan angkat takbir tu tinggi suara dia, maka lagu lagi dia nak bawa lagi, lepas tu dia kena Allahu Akbar, Allah. Tu lagi dia boleh merosakkan bacaan. Sebab apa? Sebab alunan lagu tu. Alunan lagu. So jadi dalam taranum murattal ni, dia kaedah ada 3. Satu, harakat yang pertama dia tinggi. Harakat tinggi. Kita punya suara kita tinggi. Kemudian yang kedua dia mendatar. Dan yang ketiga dia menurun. Lepas tu ulang balik. Tinggi, mendatar, turun. Macam tu lah. Macam orang duduk bawa dalam alunan berzanji. Kan? Bawa dengan lagu Syikah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dia kosong. Ada setengah orang bagi ada burdah di situ. Nah? Baik. Fokus kita bila kita nak bawa bacaan yang murattal. Hari ni insya-Allah pagi ni di kesempatan insya-Allah kot, saya nak bawa dengan secara murattal dengan lagu Jiharkah. Ini popular dah, senang orang dah dengar. Nah, popular orang duk biasa buat. Cuma kadang-kadang ni kita bercampur aduk. So kita nak fokus sekarang ni bila kita bawa murattal ni ada 3 dia punya kaedah dia. Satu, meninggi, pertama meninggi, lepas tu mendatar, kemudian menurun. 3 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak mula tu. Sama ada lagu tu ataupun kaedah macam tu kah kita boleh? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Ikut pilihan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pilih lagu tu, maka awalan pada harakat bagi taranum murattal kita tu, dia akan mula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Cukup 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang yang tu. Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Dia susun lagu tu. Tinggi, datar, rendah. Tinggi, datar, rendah. Supaya kita nak kenal, itulah tarannum yang namanya murattal. Kadang-kadang kalau kita baca yang biasa ni, kita kadang-kadang menggunakan tarannum yang bercampur aduk. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang awal itu kita dah turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Kedua kita puncak. Maliki Yawmiddin. Lagi naik. Dia susul lagu tu, lagi segi murattal tu kurang sempurna sikit. Dia pertama ingat mesti menaik. Yang kedua mendatar. Yang ketiga menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Di samping tu maknanya kalau kita mengalunkan alunan tarannum ni juga pastikan tajwid dijaga dan dipelihara. Ramai orang kadang-kadang ni dia selampau nak mengalunkan tarannum, dia telah melakukan beberapa kesalahan. Contohnya dalam suratul Fatihah ni banyak zaman asli. Lagi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah panjang pada Ar-Rahman tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salahnya apa? Tadi sudah lebih harakat. So jadi maknanya kalau kita nak mengalunkan tarannum sama ada mujawwad ataupun sama ada murattal, tajwid itu perlu dipelihara. Dan kadang-kadang imam kita duduk dengar antara hak kecil dengan hak besar pun bertukar. Hak pedas jadi hak simpul. Al-ha bunyi tengah hengkung. Kadang dia bunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana salahnya? Huruf ha tadi sudah tidak sempurna. Malahan dia dikategorikan sebagai lahan jali. Pasal apa? Pasal tukar. Alham. Ada juga. Kemudian lam tu dia izharkan lam. Sudah kulum. Sebab dia nak mengalunkan tarannum. Alham. Ini perlu dijaga. Di samping kita nak baca dengan murattal kita, dengan tarannum kita sempurna, tajwid itu diutamakan. Ramai kita tengok para imam ataupun para qari yang baca ni, dia tidak menjaga dari segi hukum
Tajwid dia tu. Al tu sudah berkulum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Li. Situ berapa? Kita fokus, kita tahsin bacaan kita ni supaya dia tak jadi delay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil. Bukan bil. Jadi taranum tu tak manis, tak ketik. Pasal apa? Tajwid dia sudah, sebutan huruf dia sudah lari. Nah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain tak sampai makhraj. Ain ni di tengah kengkung. Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Angkas sikit, so. Dia di tengah kengkung, dikepit kengkung. Kengkung kita agak terkepit tu bila sebut huruf ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ sebutan dia. Nah? Jadi kena jaga dari segi sebutan huruf tu. Baru kita boleh mengalun, baru sedap dia punya taranum kita. Kalau tidak orang ingat suara macam sedap. Nah, kita orang kita panggil suara sedap, bukan lagu sedap. Suara dia sedap. Kan? Kemudian tapi dari segi alunan bacaan dia tu, dia telah pun melakukan kesilapan dari segi apa? Dari segi sebutan huruf tu. Dari segi sebutan huruf tu. Nah, so jadi hari ini kita bila kita nak bawa muratal kita, pastikan tajwid tu mesti sebutan huruf kita, makharijul huruf, sifatul huruf tu kena jaga begitu sempurna. Nah, di samping tu insya-Allah kita akan dapat bacaan kita yang sempurna. Nah, jadi pada ayat yang kedua tadi dalam suratul Fatihah yang kita sudah pun bawa berbagai wasi bacaan tadi, hendaklah menjaga hukum tajwid. Dan dalam taranum kita ni, dia tak boleh membawa lagu-lagu yang bukan lagu-lagu secara taranum yang disepakati. Kadang-kadang kita bawa lagu ni, kita duduk dengar lagu macam dekat-dekat viral sekarang ni, lagu macam-macam, kita bawa lagu dia tak masuk. Dia kena bawa lagu yang bertepatan dengan yang telah pun ditetapkan. Contohnya bawa lagu Hijaz, bawa lagu Nahawand, kan, lagu Sika. Dia tak boleh bawa lagu yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia dengar lagu, jadi bawa lagu tu. Kan, lagu-lagu yang campur aduk tu tak boleh. Mesti dengan lagu yang Hijaz ataupun Mesri yang telah disepakati. Maknanya kalau bawa lagu Nahwan, lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia punya susunan dia tu. Tinggi, menaik, mendatar, menurun. Menaik, mendatar, menurun. Cuma kita nak kenal itu ya. Dia kalau kita tak ada basic langsung, kita tak kenal langsung ni, dia ikut kemampuan suara kita. Saya dengan nada lagu yang saya buat ni, saya lagu ni ya boleh. Cuma yang kita nak jauhkan daripada benda yang berlaku dalam bacaan kita ni, kita membawa lagu-lagu yang bukan alunan yang ditetapkan. Itu minta. Minta sebab baru kita mula dengan takbir. Allahu Akbar. Itu nampak ada bunga kita nak bawa. Kan? Takbir itu haram tu yang kita angkat. Allahu Akbar. Itu bila kita mirip bunga lah tu. Nah, boleh dah dapat gambaran dah untuk kita bawakan apa nama lagu kita. Allahu Akbar. Mula-mula tu. Kita nak ambil lagu apa?
Kadang-kadang kita angkat takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jatuh terus. Tadi kalau dengan kita angkat takbir tadi, patutnya kita kena tinggi ya. Allahu Akbar. Mula-mula kita angkat takbir kan. Lepas tu habis kita baca doa kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lari. Alunan suara kita, lagu kita dengan tabaqat suara, lari. Patutnya Allahu Akbar. Atau bunga ras tu, bunga lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sesuai dengan Allahu Akbar. Kan? Tapi kalau kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita nak bawa kepada lagu jiharkah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kosong. Tak apa, tak ada masalah. Kosong tak apa. Kalau ada, dia bungakan di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh juga buat. So, jadi kita dalam usaha kita nak mengenali apakah itu murattal, supaya dapat kita bawa dengan sempurna. Boleh kan? Jadi duk biar kat saya seorang tuan-tuan tak teringin ke nak baca dan sebagainya. Jadi kita dalam proses awalan ini kita lebih kepada mengenali apa itu murattal, apa itu mujawad, dan apakah susun masuk kita. Baru boleh nanti kita bawa insya-Allah dalam siri-siri kita yang lain. Kita akan memperjelaskan kita punya murattal kita mengikut lagu-lagu yang kita selalu bawa. Kadang-kadang kita bawa tu kita tak dan lagi lagu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kita bawa secara Syekh Abdul Rahman Sudais contohnya. Dia bawa dengan lagu ras kan. Jadi boleh juga kadang-kadang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kedua dia lagu tu. Boleh tak? Lari. Tadi hak awal tadi elok dah. Baik kedua. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum. Oh, lagu lain pula. Kan? Dengan tak tepatnya sebutan Maliki Yaumiddin. Susun dia. Sekarang ni fokus kita susun kita tu bagi sempurna. Tak ada perlu tak dia kan payah mana kalau murattal ni dia 1 2 3. Balik 1 2 3. Balik 1 2 3. Jangan campur aduk tu. Baru kita rasa sempurna. Tapi kalau nak campur juga boleh lah, bukan tak boleh. Tapi orang yang menilai macam kita muazzin lah, kalau kita azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tadi hak awal tadi gaya nak bawa lagu ras. Hak kedua lagu bawah ala lagu jiharkah sikit. Kawin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tukar pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kerja kahwin. Harakat pertama lagu ras, kedua lagu jiharkah. Tukar. Jadi dari segi lagunya, susun lagu tak mana Lagi orang dengar tak ada masalah banyak sikit lagu tu. Jangan, kita pastikan bahawa kalau kita bawa susunan tu yang betul kan. Susunan kita tu bagi sempurna, barulah nampak kemanisan bacaan kita insya-Allah. Baik, hari ini sebagai permulaan kita, insya-Allah kita akan baca
bersama-sama dengan bacaan dalam suratul Fatihah. Boleh eh? Kata ada mushaf lah. Boleh eh? Fatihah tak ada mushaf tak apa. Kan? Sejak kita tak tahu bila kita boleh baca Fatihah. Mau 5 tahun, 4 tahun boleh baca Fatihah. Nah, cuma hak betul dengan lagu tu. Nak masuk aksesori dia tu. Sekarang ni dalam usaha kita nak pasang aksesori kita tu. Tarannum ni diibaratkan sebagai aksesori. Kalau kita kosong, kalau orang tu jadi imam dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sedap tak? Boleh lah. Ar-Rahmanirrahim. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, dia sudah pasang, kan? Dia pasang dah aksesori. Kita pun pasang macam, kan? Dia nah, baik tuan-tuan, insya-Allah boleh ikut no? Kita mula saya baca, tuan-tuan boleh ikut nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Jadi susunan kita ini mengikut harakat murattab. Nah, susunan kita bawakan kita adalah mengikut harakat kita murattal tu. Nah, cuma yang di belakang tu dia ada satu. Kalau tuan-tuan tengok dalam antara kadang-kadang belakang ni orang suka bawa contoh. Nah, contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang dia bawa secara macam ada bunga. Kadang dia di situ dipanggil sebagai mahtah. Mahtah tu kadang-kadang dia dikosong. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Setengah orang dia ada alunan burdah di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang burdah tu bukan burdah asli, burdah sinai. Dia kita ni kadang-kadang ada yang asli. Kita punya alunan burdah kita kadang asli, kadang-kadang kita senai, kita reka, buat-buat. Betul, nah kita reka. Kita tak ada bunga asli, kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu reka. Maliki yaumiddin. Tu reka. Asli lain.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bunyi ni. Tu asli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia buat gitu. Kan? Dia ada orang kata tak, dia rentak. Ar-Rahmanir Rahim. Dia buat tu dia reka bagi dah. Boleh Tapi tak sedap lah pasal reka kalau hak asli tu. Dia sudah pasti dia sedap dia dengar. Baik. Jadi ala kulli hal, maknanya dalam kita nak menguasai bacaan kita ni, insya-Allah kita akan halusi pada hari ini. Kita tengok dari segi pengenalan kita supaya kita nak tahu taranum. Semua orang nak main tu dia kata taranum tak. Quran ni di mana-mana pun sebut Quran pun orang cuak dah nak mengaji Quran ni. Taranum pula 2 kali cuak. Kan? Jadi sebenarnya kita bila kita bawa dengan taranum ni seronokkan kita. Sebab di alunan taranum ni dia ada nada kita, dia mesti ada 3 perkara dalam kita nak bertaranum. Dia ada nada, dia ada rentak, dia ada irama. Tak ada tu dia kosong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tengok ada orang menjadi imam dia baca lagu tu ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tak ada dia punya. Kan? Tapi kita yang biasa ni kita saya tak qari, saya tak menguasai taranum. Tapi kita ada nada, kita ada rentak, kita ada irama. Kita bercakap, dia tak sama macam kita bercakap. Ya, setengah orang tu dia bercakap biasa. Hari ni kita pergi belajar taranum kan. Belajar taranum. Surah biasa. Tapi bila ada auzubillahi minasyaitonir rajim. Dia pasang tu terus ada nada dia. Ada dengar dia punya rentak dia punya irama dia. Semua tu menyebabkan sedap kita dengar. Sedap kita dengar. Jadi maknanya di tanah air kita ni tahun 1960-an lah yang baru masuk taranum ni lagu. Yang diperkenalkan. Jadi maknanya benda-benda tu kita kena kuasai sebab apa? Nak membawa bacaan kita dalam terutamanya solat ni, sembahyang ni, bacaan kita mesti ada taranum yang dimasyhurkan. Yang dimasyhurkan. Jadi tuan-tuan hari ni, tuan-tuan ambil satu. Apa dia? Hari kita bawa tadi. Iaitu kita bawa dengan taranum jiharkah kita. Sebab ramai orang boleh lagu jiharkah ni. Tuan-tuan semua boleh lagu jiharkah. Siapa? Tiap-tiap kali takbir raya tu semua buat lagu tu, tak ada orang buat lagu lain. Allahu Akbar Allah. Suara lagu mana? Allahu Akbar. Ada suara kena. Ada lagi. Allahu Akbar Allah. Sama dia punya. Tak ada orang kita tak ada bawa lagu lain, dia lagu tu ya. Kan? Jadi satu saya perkenalkan lagu tu supaya kita boleh bawa dalam bacaan kita, dalam penguasaan kita. Jadi buat akhirnya insya-Allah tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, saya bagi peluang buka ruang untuk tuan-tuan dan perempuan. Aku ada siapa yang ingin menjadi qari jemputan, membaca ataupun apa-apa soalan yang boleh saya jawab dengan kemampuan yang ada pada saya lah. Kalau saya tak boleh jawab, saya bawa balik soalan tu, tanya guru saya. InsyaAllah saya buka pada tuan-tuan dan perempuan. Kita pukul 10 kena. Mula lewat tak apa, berhenti tempat masa dia. Dia tak boleh mula lewat, berhenti lewat, dia tak boleh sama. Dia kalau mula lewat, berhenti awal. Kalau mula awal, berhenti tepat. Itu kaedah yang semua orang suka. Pasal tuan-tuan main daripada rumah tu, tuan-tuan set lah dalam kepala pukul 9 sampai pukul 10. 5 minit tu susah duduk lah.
So, jadi saya buka peluang. Dalam sana kita bagi peluang untuk tamu-tamu kita yang hadir ni supaya kalau ada apa-apa kemuskilan. Ya Ustaz. Kalau boleh bawa dengan alunan yang taranum yang saya bawa tadi lagi bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba mula balik daripada awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi bacaan ustaz kita ni agak bagus lah, agak baik dengan alunan taranum jiharka. Cuma dalam harakat awal tadi Bismillahirrahmanirrahim. Takut hak tadi dia terlari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang longak-longak. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia boleh lagu tu. Dia harakat pertama ni dia menaik ni dia bagi agak dia punya semangat tu tinggi. Nah, agak kekuatan dia tinggi. Kalau kita bawa dengan lemah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia lemah sikit. Dia agak kita semangat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada punya mahattah belakang tu dia bagi sempurna sikit. Boleh cuba lagi. Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Cuma pelbagai lah di situ. Kalau kita boleh bawa dengan rentak kita di situ yang bunga dia tu agak menarik, boleh. Kalau tidak kosong, boleh lah. Kosong tak ada masalah. Bukan jadi satu kesalahan. Cuma kalau dalam pertandingan dia tak dikira lah. Kalau ada bunga tadi istimewa lagi lah. Sebab dia ni. Tapi dari segi bawakan kita tu dengan alunan taranum jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lembut bawah tapi agak rahim. Bila nak ambil harakat menaik, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Satu lagi pada ayat yang keempat tadi, Maliki harful lin, lembutkan sebutan dia. Maliki tidak sempurna.
Maliki yaumiddin. Di situ. Ramai orang kadang-kadang agak terbabas di situ. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang tang tu dia hempuk. Maliki yaumiddin. Dia hempuk. Jadi harful lin pada berlaku ayyam tadi sudah lari. Maliki yaumiddin. Di situ. Baik bacaan Ustaz, bagus. Bacaan bagus, dapat menguasai. Dia rentak dia. Cuma dari segi itulah 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tinggi mendatar rendah, tinggi mendatar rendah, tinggi. Boleh lah, bukan kita nak sulam nak ambil tinggi pun tak kan. Boleh juga di bawah. Cuma susun kita tu agak cermat, agak baik, insya-Allah. Terima kasih, jazakallah. Lagi tuan Ustaz kita boleh baca wakil daripada Masjid Negeri. Tadi wakil daripada Masjid Masjid Ghufran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Patut dia duduk tang ni, saya duduk tang tu. Dah, okey, dari segi kesempurnaan bacaan kita tu maknanya sudah boleh kita susun harakat merotal kan. Cuma bila harakat meninggi, kita tadi dia ada sulam dengan nah yang akhir tadi surat dia surat ada bunga tu. Kadang-kadang bunga tu kadang-kadang bila kita bawa dia akan agak sikit terbabas dari segi harakat mat dia situ kan. Jadi kita pilih nak bawa bagi jadi tepat tu, kita ambil pada harakat yang panjang-panjang macam wala tang tu boleh kita bunga banyak surah dia kadang-kadang kita ambil tu dia jadi agak terlari sikit dari situ kan. Tapi ala kulli hal hebatlah. Hebat boleh baca. Macam tu lah kita nak bawa. Orang yang kata kalau lagu tu kami kita ikut kemampuan suara kita yang ada, ikut kemampuan. Tak perlu macam tu. Kalau qari kita boleh bawa macam tu, kita bawa secara ikut kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita bawa. Sehari ini kita fokus kepada lagu tu kan. Jadi kita tak perlu kita nak saya tak mampu nak bawa sebab saya tidak ada suara yang macam tu. Tak. Tapi kita dapat menguasai taranum murattal dengan lagu Jiharkah ni, sekurang-kurangnya kita bawa dengan kemampuan suara, dengan tabaqat suara. Lepas tu orang nak baca bila dia nak nak mengaji ataupun bila dia nak bertaranum, dia kena sukat suara lu. Suara kena sukat. Kadang-kadang kita tak tahu suara kita duduk di level mana. Macam si Ahmad tadi dia awal tadi. Level suara tu kita tidak sukat. So kalau kita boleh sukat suara, tabaqat suara tu insya-Allah kita boleh baca dengan sempurna dengan baik. Jadi tuan-tuan, puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukup kau setakat tu insya-Allah. Pengajian kita dalam Tarannum Murattal yang mana sedikit sebanyak
memberi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang alunan-alunan taranum yang banyak lagi, dengan lagu Nahwan, lagu Sika, lagu ras, soba, sebagainya. So, jadi insyaAllah pada siri akan datang kita lebih menjelaskan tentang pengertian-pengertian dan falsafah taranum kita, dan kita akan cuba gilapkan lagi bacaan kita insyaAllah. Lebih banyak lagi orang yang akan mencuba. Dan kalau tak cuba, kalau kita baca Quran pakai duk dengar balik lagi naik atas motor, atas kereta pun nak try tak jadi kan. Tang ni nak try tak lutut, duk atas motor atas kereta lagi dia tak boleh try tu pula. So jadi ke depan insyaAllah esok ni kita mai kita baca, kita baca. Jadi tak jadi tu nombor 2 kita baca. Sebab apa? Pasal kita duk bawa adalah sembahyang. Sekurang-kurangnya kita tahu selagi mana kita tak lafaz di mulut kita tu, maka kita rasa boleh buat, tapi di luar sana nanti kita berasa ada benda-benda yang perlu kita buat, yang tak sampai, yang perlu kita perbaiki dan sebagainya insya-Allah. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak kalau tidak sampai hasrat tuan-tuan untuk menguasai taranum murattal ini sebagai muqaddimah kita, sesi awalan kita yang kita anjurkan di Masjid Negeri ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam syarikan datang jatuh bulan puasa. Bulan puasa tak apa lagi suara tinggi ke tak. Bulan 4 mana? Minggu keempat. Jadi bulan puasa lagi suara kuat. Lagi suara kuat insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu dulu pertemuan kita pada pagi ini. Saya minta maaf banyak sekali lagi. Mohon maaf di atas kesalahan dan kesilapan saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap saya minta maaf banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi